Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Nurul Izzati binti Nur Amli, nombor matrik 057966, daripada Diploma Sejarah dan Tamadun Islam, akan bentangkan tajuk Ijtihad para sahabat di zaman Rasulullah untuk subjek Sejarah Perundangan Islam SYD 11702. Baik, untuk pendahuluan tajuk saya ini saya bacakan. Perselisihan yang berlaku antara manusia demi mendapatkan satu penyelesaian merupakan fitrah kepada manusia. Jadi Allah SWT menyeru hamba-Nya jika terdapat sebarang masalah tentang kes-kes tertentu, rujuklah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Walau bagaimanapun, telah berlaku ijtihad pada zaman Rasulullah SAW. Persoalannya, mengapa berlaku ijtihad sedangkan kita hanya bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah? Dan apakah itu diharuskan? Nanti kita akan tengok. Oleh itu, tajuk yang kita akan bincangkan kali ini ialah ijtihad para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Jom kita lihat. Seterusnya ialah latar belakang tajuk. Ijtihad dari segi bahasa ialah curahan usaha dalam melakukan sesuatu perkara. Ijtihad dari segi istilah, curahan usaha dan tenaga yang bersungguh-sungguh oleh seseorang mujtahid untuk mengistinbat hukum syar'i. Sebab pemilihan tajuk, yang pertama kita dapat mengenal pasti contoh ijtihad ijtihad sahabat di zaman Rasulullah SAW, fiqh, pandangan ulama dan pengajarannya. Yang kedua ialah pendapat fuqaha tentang keharusan para sahabat berijtihad. Yang ketiga ialah rumusan. Contoh ijtihad para sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Ijtihad ini berlaku seperti mana riwayat Amru radhiyallahu anhu. Amru ibnu Al-As berkata, saya bermimpi pada saat malam yang sangat dingin ketika perang Zat As-Salasil. Kemudian saya terbangun. Ketika saya mandi, bimbang saya akan mati sehingga saya bertayamum. Kemudian saya mengimami solat subuh bersama para sahabat. Mereka, yakni para sahabat, melaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian baginda bertanya kepada wahai Amru, kamu solat dengan para sahabat sedangkan kamu dalam keadaan berjunub? Lalu Amru ibnu Al-As menjawab, saya pernah mendengar firman Allah SWT yang bermaksud, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya adalah Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Maka Rasulullah SAW tertawa dan tidak berkata apa-apa pun, menunjukkan Rasulullah SAW membenarkannya. Pandangan ulama dalam riwayat Imam Bukhari, respon Rasulullah SAW diartikan dengan tidak ganas. Maka ini bermaksud baginda Rasulullah SAW tidak mencela perbuatan Amru bin Al-As. Pendapat yang kedua, Ibnu Hajar juga berpendapat bahawa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah sebagai bentuk penetapan yang menunjukkan diperbolehkan tayamum bagi orang yang bimbang dengan penggunaan air tersebut berisiko membinasakannya. Beliau juga menyimpulkan bahawa imam yang solatnya dengan tayamum itu sah dan boleh menjadi imam kepada makmum yang solatnya dengan berwuduk. Baik, kita tengok kepada fiqhnya pula. Tayamum ialah, apa maksud tayamum? Definisi tayamum ialah menyapu debu tanah yang bersih ke muka dan kedua tangan sebagai ganti wuduk dan mandi wajib ketika ketiadaan air atau tidak mampu menggunakan air kerana sakit, terlalu sejuk dan sebagainya. Keharusan tayamum telah sabit dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' ulama' tanpa ragu lagi. Cuma dalam kes Amru Al-As tidak mempunyai hukum yang jelas tentang perkara yang dialami beliau. Maka perkara tersebut telah membuatkan beliau berijtihad dan ijtihad beliau diperakui oleh Rasulullah SAW. Antara contoh lain keadaan yang mengharuskan tayamum kerana tidak mampu menggunakan air ialah tidak mampu menggunakan air kerana sakit dan bimbang jika ia menggunakan air akan mendatangkan darurat ke atas seseorang tersebut. Yang kedua, air yang diperlukan terhad untuk minum pada ketika itu atau masa yang akan datang. Yang ketiga ialah terdapat sangkaan kuat bahawa dia akan jatuh sakit sekiranya menggunakan air. Yang keempat, takut pada musuh atau binatang buas yang menghalangi dari mendapatkan air.
pengajarannya daripada ijtihad ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesekali membebankan hamba-Nya jika berada dalam sesuatu situasi sulit. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW berjaya mendidik para sahabat berijtihad apabila sesuatu hukum atau dalil khusus tidak ditemui dalam nas Al-Quran atau As-Sunnah dengan syarat-syarat yang ketat. Yang ketiga, disebabkan peristiwa ini ia dapat menjawab isu-isu semasa dan juga merupakan satu keperluan yang mendesak kerana kemajuan yang pesat akan membawa kepada permasalahan yang berbeza. Maka di sinilah ijtihad sangat diperlukan. Seterusnya, pendapat fuqaha berkenaan keharusan para sahabat berijtihad di zaman Rasulullah SAW. Menurut Imam Ghazali menyebutkan beberapa pendapat fuqaha, ada sebahagian yang mengakui atau bersetuju dan yang tidak bersetuju tentang keharusannya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa diharuskan para sahabat berijtihad jika dilantik sebagai qadi atau ketua oleh baginda Nabi SAW semasa adanya baginda, bukan ketiadaan baginda. Terdapat juga pendapat yang mengatakan bahawa para sahabat diharuskan berijtihad sekiranya mendapat keizinan baginda, serta sudah memadai jika baginda hanya mendiamkan diri tanpa memberi keizinan sebagai tanda diakui atau diperbolehkan para sahabat berijtihad. Seterusnya, para fuqaha berbeza pendapat juga berkenaan berlakunya ijtihad para sahabat pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dengan itu, Imam Ghazali memetik pendapat yang terpilih, iaitu berijtihad itu adalah harus sama ada bersama baginda atau tiada baginda bersama, di mana dalil yang menjadi hujahnya ialah terdapat kisah Muaz di mana beliau telah ditemuduga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat ke Yaman sebagai utusan baginda Rasul untuk berdakwah. Beliau kata, "Wahai Muaz, bagaimana engkau menyelesaikan sesuatu masalah jika engkau ditanya orang?" Jawab Muaz, "Aku akan menghukum dengan hukuman dalam Al-Quran." Tanya Rasulullah lagi, "Jika tidak ada hukuman dalam Al-Quran," kata Muaz, "aku akan hukum menggunakan as-sunnah Rasulullah SAW." Rasulullah SAW bersabda lagi, "Jika sekiranya tidak ada dalam hadis," jawabnya, "aku akan berijtihad." Kemudian Rasulullah SAW menepuk-nepuk dada Muaz sambil bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah SAW, yakni Muaz, dengan perkara yang diredai Allah dan Rasulnya." Riwayat Abu Daud. Dan hadis Muaz inilah hadis yang masyhur dan diterima oleh sekalian umat Islam. Seterusnya, kita tengok pendapat Imam Syaukani pula. Kata beliau, kebanyakan pendapat ulama mengatakan bahawa ia harus dan telah berlaku. Pendapat ini dipilih dari ulama muhaqqiqin, antaranya ialah Al-Qadi Abdul Wahab. Tapi sebaliknya, untuk para fuqaha, mereka berselisih pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan para sahabat tidak dibenarkan pada zaman Rasulullah SAW, dan juga para fuqaha membezakan antara para sahabat yang berjauhan dengan sahabat yang ada dengan baginda SAW. Lalu mengatakan bahawa keharusan diberikan kepada sahabat yang berjauhan dari baginda Nabi SAW mengikut kepada hadis Mu'adh, dan tidak diharuskan kepada sahabat yang ada di sisi Rasulullah SAW. Pendapat lain pula ialah harus kepada para sahabat berijtihad sekiranya diperintahkan oleh Nabi SAW, seperti mana baginda telah memerintahkan Sa'ad supaya menjatuhkan hukuman kepada Yahudi Bani Quraizah. Kemudian Imam Syaukani menegaskan bahawa pendapat yang benar ialah pendapat yang membuat perbezaan antara sahabat yang tidak hadir bersama Rasulullah SAW adalah diharuskan, dan sebaliknya untuk sahabat yang hadir bersama Rasulullah SAW tidak diharuskan berijtihad. Ijtihad para sahabat semasa ketiadaan baginda telah pun berlaku seperti dilakukan oleh Amru bin Al-As. Baik, kesimpulannya, fuqaha berpendapat juga bahawa setiap mujtahid, dan semestinya termasuk para sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, diharuskan berijtihad apabila mereka sudah sampai ke tahap tidak berupaya menemui nas syarak yang terperinci berhubung dengan satu permasalahan hukum yang dihadapi. Akhir sekali ialah rumusan. Sumber utama rujukan umat Islam ialah dalam menjalankan ibadah atau aturan kehidupan seperti politik, ekonomi dan sosial ialah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sahaja ketika zaman Rasulullah SAW. Walaupun ijtihad telah pun berlaku, tapi pada ketika itu ijtihad belum diangkat sebagai sumber perundangan Islam, manakala ijtihad diangkat bermula dari zaman Khulafa Ar-Rashidin sehingga kini.
Jadi apa yang dapat disimpulkan dari pembincangan kita ini, jumhur telah berpendapat bahawa Rasulullah SAW telah memberi keizinan kepada para sahabat untuk berijtihad bila berdepan dengan kes-kes yang tidak mempunyai nas hukum terperinci apabila berjauhan dengan baginda Rasul SAW. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.